Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita kumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita. Itu berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim yang diringkaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Mana kita sebutkan itu bahawa dalam tajuk ringkasan Sahih Imam Muslim ni ada banyak ulama ringkaskan yang sering tersebar, yang sering dibacakan atau saya tengok adalah apa yang dibuat oleh Imam Al-Mundhiri, Al-Mundhiri, yang mana dia dikeluarkan dan ditahqiq oleh Syekh Albani rahimahullah. Cuma yang saya pilih ni, yang saya sebutkan itu adalah yang mana dikeluarkan ataupun dibuat oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Yang mana dalam dia punya ringkasan ni, dia tak tinggalkan sikit pun daripada apa bab yang penting. Maka ada setengah-setengah para ulama menyatakan bahawa barang siapa yang menghafal ringkasan Sahih Muslim ni, dia seolah-olah telah menghafal Sahih Muslim seluruhnya. Memang kita tahu kitab Sahih ni dia berulang, hadis-hadisnya berulang. Jadi kalau anda kata kita cuba hilangkan yang berulang tu, jumlah Sahih Muslim sebenarnya dalam 4,000. Kalau anda kata tanpa berulang 6,000 lebih, tanpa berulang ni 4,000. Demikian juga bentuk yang macam Sahih Bukhari pun tanpa berulang dan 4,000 lebih je. Jadi basically kalau kita ambil macam ni, bentuk macam ni, dari segi masalah tanpa berulang tu, memang kita boleh belajar keseluruhan fiqh yang ada dalam tajuk yang dikumpulkan oleh para ulama dalam ringkasan mereka. Sebenarnya pasal dalam Sahih Muslim sendiri pun diletakkan ikut bab. Jadi kadang-kadang ada hadis yang berulang tu, kalau anda kata dapat dibuang ulangan tersebut, maka seorang tu akan dapatlah bentuk yang lebih ringkas daripada hafalan seperti itu. Cuma kadang-kadang pada lafaz-lafaz yang ditinggalkan tu, hadis-hadis yang ditinggalkan, matan-matan tu mungkin ada yang memberikan faedah pemahaman yang lain. Itu jadi penting juga belajar kitab asal. Baik. Okey, hari tu terakhir kita bincangkan, kita ambil sampai muka surat tu yang ke 296, kita ambil sampai last kali 26. Lepas bincangkan tajuk yang 80, itu yang tajuk yang kita bincangkan sebelum ni adalah tajuk berkenaan dengan bab barang siapa yang rumah dia lebih jauh daripada masjid, maka pahala dia lebih banyak dalam mendatangi masjid lebih banyak. Bab barang siapa yang rumahnya daripada masjid lebih jauh, mana pahala dia untuk datang ke masjid lebih banyak. Ini semua ni berkenaan dengan tajuk masih kita bersalah. Jadi yang kita bincangkan itu, kita baca beberapa hadis berkenaan dengan tajuk macam Bani Salimah. Mereka cuba untuk datang tinggal dekat masjid, tapi Nabi SAW suruh mereka jangan sibuk nak dekatkan diri dengan masjid. Tapi bila mereka digalakkan untuk kekal rumah mereka masing-masing. Dia bukan maksud dia tak suka dengan masjid, tapi maksud dia langkah tu bukan langkah kaki mereka ke masjid tu memang qadar Allah Ta'ala, mereka punya kedudukan jauh. Macam manusia infak harta lah. Ada orang tu dia boleh infak harta dan dia miskin dan boleh infak harta. Ada orang kaya infak harta, dia beza. Kena orang miskin infak harta, mungkin dia infakkan harta dia lebih banyak daripada orang kaya yang infakkan harta, sebab mungkin percentage harta. Tapi bukan maksud orang kaya tu kena buang harta sampai jadi miskin kemudian baru belajar infak. Tu kena faham jugalah. Jangan saya sampai salah faham macam tu sekali. Macam tu sekali sampaikan, nanti ada orang pula menyangka bahawa kita tak usah kaya, biar miskin baru infak harta. Itu semua gila. So basically kena faham konsep ataupun cara bagaimana
keseluruhan hadis ni difaham sedemikian. So jadi mereka tu rumah mereka jauh, so mereka cuba untuk kononnya berpindah dekat dengan Masjid Nabawi. Lalu Nabi SAW pesan pada mereka dan beritahu tentang makin jauh seorang tu daripada masjid, maka makin besarlah akan pahala dia. Okey. So itu kita bincang itu Baik. Wallahilham, dan kita kita habiskan bab tu. Okey, so jadi hari ni insya-Allah kita akan masuk kepada bab 81 81. Sebab yang tu yang datang berkenaan yang bab kedua tu, bahagian kedua tu dia letakkan berkenaan kelebihan datang ke masjid, hilangkan dosa, menambahkan darjat. Dan bahkan memang di akhir hadis kita ambil tu, Nabi Muhammad bersabda, kata ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Dia kata negeri paling disukai di sisi Allah Ta'ala adalah masjid-masjidnya. Negeri paling dibenci di sisi Allah Ta'ala adalah pasar-pasarnya. Tapi orang zaman kita sekarang ni suka pergi pasar raya. Saya seronok Baik. So ni kita masuk 250. Kalau siapa ada buku tu 256 Ini masuk 256. Bab 81. Bab 81. Baik. Oh, ini dah ambil juga dah. Sekejap. Awal kan, tak ambil lagi. Baik. Okey, kita baca hadis ke-61 dulu Baca dulu hadis, lalu kita bincang berkenaan dengan pengertian dia. Baik, saya share skrin. Kebetulan mungkin siapa-siapa tak ada buku, so kita tengok skrin Baik. Wahid wa thamanun bab babul julusi fil musalla ba'da salati subhi. Bab al-julusi fil musalla ba'da salati subhi. Al-hadis 263 an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu Waqila lahu ni dia terus potong Waqila lahu akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am kathira kana la yakumu min musallati alladhi yusalli fihi subha aw al-ghadata kana la yakumu min musallati alladhi yusalli fihi as-subha aw al-ghadata hatta tatlu'a asy-syamsu fa idza tala'at asy-syamsu qama wa kanu yatahaddatsuna fayakhudhuna fi amri al-jahiliyyati fayadhakuna wa yabtasimu wa fi riwayatin kana idza shalla al-fajr jalasa fi musallah hatta tatlu asy-syamsu hasana. Baik. Bab 81 Wahid wa thamanun bab babul julusi fil musalla, bab duduk di musalla ba'da salat subuh, sesudah salat subuh. Bab duduk di musalla sesudah salat subuh. Cuma nak fahamkan sekali, pertama sekali masalah musalla tu. Kalimah musalla tu ada bermaksud dengan tempat solat. Mana tempat duduk kita solat. Kalau kita solat di satu sudut di masjid, di rumah dan sebagainya, itu maksud musalla tu. Musalla bagi wanita di rumah, dia patut ada juga musalla khas bagi dia. Ni memang ada baru ada satu soalan ditanya kepada saya berkenaan dengan tajuk, adakah patut seorang tu meletakkan membuat surau di rumah dan sebagainya. So bila kita bincangkan berkenaan, memang saya kata memang Nabi SAW berdasarkan pada hadis yang kita bincang itu, seorang sahabat yang dia jumpa Nabi, minta Nabi solat di rumah dia dan letakkan untuk dia satu tempat bagi dia solat. Yang kita bincangkan hadis yang sebelum ni berkenaan dengan tajuk sahabat yang minta Nabi SAW buatkan musalla untuk dia. Jadi dia jadi imam. Cuma nak jadi cerita dia, ketika mana dia kata ada hari tertentu hujan, dia tak boleh pergi jadi imam. So dia nak supaya boleh dia solat di rumah. So Nabi SAW datang rumah dia. Nabi tanya, mana kau nak
aku solat. So jadi dia tunjuk satu sudut, dia Nabi solat di situ. So dari situ kita faham bahawa dia memang jadikan ruang tersebut saja tempat ibadat dia. Itu maksud musalla yang inilah bagi siapa-siapa yang di rumah. Dia maksud musalla tu dia letakkan tempat khas untuk dia solat. Macam dia kata mihrab dan sebagainya kan. Inilah benda tersebut, itu maksud dia. So jadikan satu sudut khas untuk dia ibadat. Allah alam, ada setengah para ulama menyatakan bahawa ialah benda tersebut banyak tempat kita sujud berdasarkan pada hadis Nabi SAW, banyaklah tanah atau tempat yang menyaksikan kita. Namun begitu dalam masa yang sama kedudukan turunnya rahmat atau keberkatan seseorang tu adalah istiqamah. Contoh dia istiqamah satu kedudukan, maka Allah tak turunkan keberkatan pada di situ. Allah. Tapi kita kata benda berkenaan memang Nabi SAW sendiri mengizinkan para sahabat baginda untuk membuat tempat solat khas di rumah dia. Jadi itu masuk musalla yang mana kalau sekiranya di rumah. Tapi kalau di masjid, tapak mana seorang tu solat lah. Nabi SAW di tempat baginda lah, tempat baginda solat. Itu maksud yang duduk di musalla. Musalla tu maksudnya tempat solat sesudah solat subuh. Itu maksud dia. Musalla. Okay. Ada dalam lafaz yang lain datang ta tu tak ada ta marbutah. Bukan ta mutah, dia ha. Musallahu. Sebab tu saya pelik tadi ada allazi. Musalla tu allazi. Dia ta tu kan ta tu ha. Kalau dia kata siapa yang ada buku tu boleh buang titik. Sebab lafaz dalam yang situ datang diletakkan lafaz sebut musallatun kan dengan titik. Imam musallahu. Kana la yakum musallahu ya. Okey. Itu kena faham sikit kedudukan, nanti kan silap. Okey. Okey tu hadis berkenaan. Okey. Jadi ta tu tak ada ta itu tidak wujud. Tidak ada ta berkenaan. So dia lafaz dia adalah dia kata la yakum musallahu alladhi. Itu kan ta tu. Bukan ta, itu ha. Itu adalah ha. Dia kadang-kadang percetakan kadang. Allah, tapi kadang setengah para ulama para pentahqiq kitab dia kekalkan macam manuskrip. Dia bandingkan apa yang dia hafal ke ataupun yang dia jumpa dalam buku yang asal, kitab asal, kemudian dia tengok pada manuskrip yang dijumpa. Kadang kalau dia kata benda tu ada, dia kekalkanlah. Lepas tu dia ulas. Benda tu betul atau salah. So dia kekalkan macam mana asal. Kemudian baru ulas betul atau salah. Soalan kulihat kita maksud. Jadi dia kata itu masuk musalla. So maksud musalla tu adalah tempat solat. Kalau dia kata di masjid bagi orang yang pergi masjid, tempat mana dia duduklah. Duduk di mana dia solat tu lah. Dia kata macam wanita di rumah tu, kalau boleh adakan satu tempat khas di rumah dia untuk tempat solat. Kalau bilik dia satu sudut daripada bilik dia tu jadikan tempat solat. Ini penting lah. Jadi kita kata keseluruhan memang Nabi galakkan. Jadi dia kata jadi Jabir bin Samurah ditanya, qila lahu, dikatakan kepada beliau, akunta tujalisu Rasulullah SAW, adakah kau dahulu duduk bersama? Jalasa yujalisu, duduk bersama. Dia jalasa, saya duduk. Jalasa tu panjang. Dia fa'ala, yufa'ilu, bina musyarakah. Duduk bersama, duduk bersama-sama. Engkau duduk, Rasulullah duduk. Okey. Adakah kau dahulu? Dia kata, aku tak. Adakah kau dahulu tujalisu Rasulullah SAW, duduk bersama Rasulullah SAW? Qala na'am. Dia kata, Jabir bin Samurah kata, na'am, ya, kathira, banyak, atau sering, selalu. Bukan selalu belah Terengganu. Selalu Terengganu dengan Pahang, selalu tu maksudnya terus. Makan selalu. Kalau belah KL ni selalu, ni kerap lah. Jangan salah faham juga. Okay, ni banyak bahasa kena betul balik. Yang pemahaman mana dia selalu, maksud kerap. Okay. Kana, dia kata lagi, kana dahulunya baginda SAW, la yakumu musallahu, baginda tak bangkit atau bangun daripada musalla baginda. Daripada musalla baginda. Yeah. Dia kata alladhi yusalli fihi subha, yang baginda solat padanya subuh, hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari. Jadi lafaz subha ataupun ghadah, dua lafaz yang digunakan untuk menjelaskan berkenaan dengan solat subuh. Kalimah solat subuh ni kita satu mula kerana dalam solat fajar. Kadang-kadang dipanggil juga solat al-ghadah, awal pagi. Al-ghadah tu awal pagi. Subuh tu pagi lah, subuh.
Jadi Nabi tak bangun, dia kata min musallahu alladhi, daripada musalla baginda yang alladhi yusalli fihi subhah, yang baginda solat dannya solat subuh, hatta atau ghadah, hatta sehingga tatlu asy-syamsu, terbit matahari. Sehingga terbit matahari. Okey, dia kata, dan ini perbuatan baginda SAW ni menunjukkan kepada penggalakan untuk duduk diam di tempat kita solat subuh, untuk berzikir, berdoa sehingga terbit matahari. Kerana itu adalah waktu-waktu yang tidak solat padanya. Balik pada asal, itu waktu haram solat lain. Maka kita kata lepas solat subuh tidak ada seorang solat yang lain. Jadi dengan sebab itu Nabi SAW duduk di situ, dan dia ada sesudah solat yang disaksikan, itu solat subuh. Dan kesibukan harian selepas daripada itu akan apa dia kata, belum lagi datang kesibukan harian untuk cek makan ke, untuk bekerja ke, belum lagi. Maka jadi terjadilah zikir dan doa dalam keadaan kosong hati kita, dan juga hadir kefahaman. Sebab kita waktu tu tak ada benda nak sibuk lagi, nak fikir benda. Tapi kalau kita masuk pukul 9 lebih, pukul 10 sebagainya, kita masuk office, maka ketika itu dah mula berbeza keadaan. Pasti keadaan berbeza, dan kita ketika itu akan sibuk dengan ada kerja tak siap lagi, boleh nak buat apa lepas ni. Dan kalau kita berzikir pada waktu berkenaan, tidaklah seperti kita berzikir selepas solat subuh, maksudnya, atau berdoa ketika lepas solat subuh. Okey. Maka diharapkan pada waktu macam tu akan diterima doa dan didengarkan zikir. Zikir kita dicatat oleh para malaikat. So kita ikut hati kita dan juga lisan kita bersama-sama ketika berzikir. Okey. Dan berkata sebagian para ulama dalam mazhab Maliki, ada sebagian mereka berkata, sudah bergerak. Okey. Dia kata dimakruhkan bercakap. Ini kata sebahagian ulama mazhab Maliki, dimakruhkan bercakap. Lepas subuh tu diam je. Tapi problem dia dalam hadis tu berkenaan, sahabat tu kata apa? Dia kata wakanu. Dia kata fa idza talat, dia kata jadi maksudnya dia diam dan inilah sibuk dekat tempat musalla masing-masing. Okey. Kemudian dia kata hatta tatlu asy-syamsu, sehingga terbit matahari. Fa idza tala'atis syamsu qama. Dan apabila terbit saja matahari, kata qama, baginda pun bangun. Okey, so dekat sini masalah dia. Ketika dulu tu buat apa? Jadi kat sini datang wa kanu yatahaddatsuna, dahulu mereka ni para sahabat ketika duduk macam tu, yatahaddatsuna, mereka berbicara, bersembang-sembang, berbual, berbincang fi amril jahiliyati, okey, pada urusan jahiliyah mereka kenang balik keadaan sebuah berhala lah dan sebagainya. Wa yabtasi, lalu fayadhakun, lalu mereka ketawa, wa yabtasimu, dan juga mereka tersenyum. Dengan sebab apa? Kerana ini adalah kelebihan satu fasal lain lah daripada sirah yang lain. Pada waktu ada kata benda ni, para ulama Maliki kata benda ni kisah lain, waktu lain yang mereka dia cantumkan dekat sini. Tapi ikut kepada teks hadis ni sebenarnya tak ada pemisahan. Memang kita kata dari segi masalah ni mereka memang bersembang dekat situ. Okey. Dan dia kata dalam satu riwayat yang lain, wa fi riwayatin akhar, riwayat yang lain, kana idza shallal fajra, bila baginda dahulu solat fajar, dia kata jalasa fi musallahu hatta tatlu asy-syamsu hasana. Baginda akan duduk di musalla baginda sehingga terbit matahari itu elok. Terbit elok matahari baginda bangun daripada tempat solat baginda SAW. Jadi bila kita sebut tadi kan ada yang bila kata suruh berzikir dan sebagainya, setengah para ulama mengatakan bahawa waktu itu makruh bercakap. Okey, namun begitu kalau ikut pada lafaz hadis tersebut yang daripada Jabir bin Samurah, dia menceritakan berkenaan dengan waktu duduk tersebut. Ketika duduk dengan Nabi SAW, apa mereka buat. Ya, memang kalau kita baca hadis-hadis yang lain pun, Nabi sendiri akan bercakap lepas solat. Nabi tanya, siapa mimpi semalam, siapa buat ini, sekian-sekian sebagainya. So perbualan tu berlaku di antara Nabi SAW dengan para sahabat, bukan diam. Sebab tu memang lepas solat tu bercakap tidak salah. Tidak salah. Bahkan lepas habis kita berzikir, lebih afdalnya lepas habis berzikir lah, kita lepas zikir-zikir, jadi kita akan bercakap. Dan Nabi SAW takkan habiskan macam satu buku maksurat tu, Hisnul Muslim. Sebab kalau tuan-tuan baca dalam Hisnul Muslim tu, dia punya susunan tu, dia tak susun pun sebiji macam tu daripada A sampai Z. Sebab Nabi SAW baca pada hari sekian, sahabat dengar doa sekian, pada hari sekian dengar zikir sekian. Dia bukannya sekaligus baca satu buku.
Iaitu amalan tarikat. Macam seorang panggil apa orang kita yang baca maksurat yang apa susun dia Hasan Al-Banna rahimahullah. Cuma pasal kerana Pak Hasan Al-Banna ni dia terkesan dengan syarikat dengan tarikat, maka susunan tersebut sebenarnya susunan tarikat. Bahkan dia letakkan pada buku maksurat tu, dia ada wazifah sughra, wazifah kubra, wazifah tugasan. Wazifah tu tugasan. Tugasan kecil, tugasan besar. Maksudnya pada pengikut-pengikut yang beramal dengan amalan dia suruh tu, ini tugasan besar, tugasan kecil. So dari situ yang kita faham bahawa berlaku kena baca panjang. Sedangkan Nabi SAW kadang macam Aisyah kata atau para sahabat lain kata, kadang istighfar 3 kali kena bangkit terus pun ada. Ada kadang sebut ayat kalimah tertentu kemudian baginda bangun. Tapi untuk kata habiskan sebuah buku tidak. Itu kena faham pasal kadang bila orang kita kata makruh ni dia kena jaga sikit. So kita kata dari segi masalah asas hadis tadi memang berlakunya penggabungan di antara hadis sebut dan cerita tentang apa mereka buat ketika mereka duduk. Okey? Mereka duduk tu mereka buat apa? Berbincang-bincang, bercakap-cakap, bukan duduk diam je. Okey, jadi Imam Qurtubi dia tegurlah, dia kata dalam pendapat mazhab Maliki ni yang kata makruh ni ada sikit ketepatan lah. Bahkan mungkin boleh dikatakan mereka dahulu pada waktu tersebut mereka bercakap kerana berkata-kata pada waktu berkenaan lepas solat subuh tu, sebelum dia terbit matahari, lepas solat subuh adalah harus. Tidak dilarang pun, tak ada datang sebarang hadis melarang. Kerana bila tak datang sebarang larangan, maka memang dikatakan, walaupun kita kata tuntutan ataupun kehendak ketika itu adalah menghadapkan diri sepenuhnya dalam waktu itu berzikir dengan Allah Taala, lebih afdal, lebih aula lah. Itu kita nak. Tapi namun gitu tidak dimestikan bahawa berkata-kata yang dimestikan atau berbual dan sebagainya ditinggalkan pada waktu itu. So, jelas bahawa memang Nabi sendiri SAW dalam hadis yang lain, Nabi lepas solat berbual dengan para sahabat ada je. Tak pernah kita kata benda itu jadi larangan. Itu yang nak kena faham. Pasal kadang-kadang orang Melayu kita lepas solat, diam, kan. Allah alam, bagi saya mungkin kerana sebagian besar orang-orang kita yang belajar pergi ke Mekah dahulu, diorang sebenarnya ambil banyak benda mazhab Maliki sebenarnya, bukan mazhab Syafi'i. Sebab kebetulan Sulatiyah, satu madrasah atau di tempat pengajian di Mekah dahulu, yang banyak orang Melayu kita belajar. Dia punya pengasas tu ataupun tempat tu, dia orang punya keluarga Alawi Al-Maliki. Keluarga Alawi. Yalah, keluarga Ali lah, memang kita kata Alawi. Maksud dia ni keturunan keluarga Nabi lah. Pasal dia panggilkan nama Ali Alawi Al-Maliki dan sebagainya. Jadi dia orang mazhab Maliki. Bila orang Melayu kita pergi sana, timbul masalah fatwa dia ambil tu kan fatwa mazhab Syafi'i pun. Terus mazhab Maliki. Termasuk macam inilah. Yang cakap kita macam tang mana datang dalil kata tak boleh. So kadang kesan tak ada pun. Cuma kebetulan itu pendapat mazhab Maliki, termasuk macam kes berkenaan dengan bila sembelih binatang, angkat, letak balik jadi bangkai. Itu pun pendapat ulama mazhab Maliki. Tak pernah ada mazhab Syafi'i pun. Pelik kan? Yang itu kadang bila ada orang tanya saya kata dalam surah Al-Maidah, kalau kita buka ayat kelima kan, dihalalkan kalau orang kalau binatang tu kita pukul kan, atau kita baling sebagainya, tengah dalam keadaan belum lagi mati, boleh kita datang sembelih mati kan, dan halal makan pula. Tiba-tiba yang ni kita tikam, kita dah memang sembelih, tiba-tiba binatang tak mati dengan betul, tak boleh selesaikan jadi bangkai pula kan. Pelik jugalah. So Melayu kita tunggulah, tengoklah lembu tu bila nak mati kan, kena pula itik kan. Dan sebagai orang ni dia bersembelih itik, dia siapa-siapa yang tak pandai sembelih itik kan, dia akan ada masalah. Sebab itik ni makhluk yang kalau anda kata orang tu tak pandai sembelih, dia akan lama nak mati. Punca dia sebab kes jarak je. Macam ni kepala dia, kalau kita sembelih dekat dengan kepala, dia mati cepat. Kalau kita jarak jauh, darah punya supply darah ke otak tu masih berjalan, masih ada. Jadi otak dia lambatlah sikit nak berhenti berfungsi. Sebab tu jangan kena tahu tempat mana nak letakkan pisau tu. Kadang berjam, ada saya ingat tu berjam-jam. Tapi setakat saya sembelih, pada faham tajuk ni kan, setakat sembelih alhamdulillah tak ada lagi itik tu tak mati. Tak ada sampai tunggu sejam, tak. Dia sembelih 3 minit mati. Pasal jarak, kita jarak daripada tengkuk tu. Kalau kita jarak jauh sangat turun ke bawah,
Maksudnya supply darah ni masih lagi ada ke otak. Kalau kita turun, jadi kadang-kadang jadi kes lah. Macam orang kes sembelih lembu tak mati tu, kadang-kadang bab tu je. Tapi jadi kes sampai kadang-kadang orang kita tunggu. Tapi pendapat yang saya baca berkenaan dengan tajuk pisau letak 2 kali tu, bukan mazhab Syafi'i, ia mazhab Maliki. Tapi mungkin ada sebahagian orang kita duduk belajar kat Mekah, dia lupa ulama yang dia ambil ilmu tu bukan mazhab Syafi'i. Sebab dia terkesan orang ni keluarga Nabi dah, ini guru tarikat lah, wali dan sebagainya. Sampai last sekali dia tak fikir langsung berkenaan dengan dalil. Sebagai orang dia tak tengok dalil, dia tengok ulama. Baru dia ada orang tegur, dia kata apa, tak ikut ulama kan. Ulama kita ikut, yang mula-mula sekali adalah para sahabat Nabi. Ulama di kalangan para sahabat. Kalau ulama di kalangan para sahabat kata A, ulama zaman kita kata B, kita reject ulama zaman kita ambil para sahabat. Sebab ada orang kumpulan yang Allah Ta'ala jamin ikutan pada mereka adalah mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pelik bila orang kita ni dia sebut ulama tu, dia terlupa untuk letakkan grade ataupun status. Contoh di antara di kalangan kita sama kita, kata-kata orang bukan berilmu dengan orang yang berilmu. Memang kita kedepankan yang berilmu lah. Yang tahu bahasa Arab, yang tahu berkenaan fiqh, tahu dengan hadis, tahu dengan tafsir. Orang ni kita kedepankan di antara dengan kata-kata orang yang tak belajar. Menteri tak belajar kan bercakap, dia keluarkan hukum. Sedangkan yang ini orang yang belajar. So kita tumpul belajar tadi. Itu grade dia. Tapi orang yang belajar ni pula, yang ulama zaman kita sekarang ni ataupun alim, kita tak boleh kedepankan dia ke atas para sahabat. Apa lagi ke atas Nabi SAW. Apa lagi ke atas Nabi SAW. Macam saya sering tegur kan, bila kadang soalan-soalan yang timbul daripada kalangan para pelajar. Soalan bila kita dah bacakan hadis Nabi, kita kata Nabi SAW buat demikian, Nabi buat demikian, buat demikian. Lepas tu tiba-tiba student kata apa, tapi ustaz, tapi ada ulama kata macam ni, ada ulama kata macam ni. Dia macam lupa yang kita sebut tu Nabi. Ulama yang cakap tu cakap lah, kita kata dia takkan ke depan unless dia kata ada hadis lain. Kalau ulama tu kata bukan hadis ni, hadis satu lagi, dia tertinggal hadis ini, orang tu keluarkan hukum kata boleh, tapi dia tak baca hadis ini, dan kita terimalah. Pasal bukan kerana orang tu ulama saja kita terima dia. Ni kadang benda ni masalah masyarakat Islam kita ni, masalah penerimaan atau pendalilan tidak betul. Lalu mereka sampai sekarang banyak benda-benda yang sepatutnya tidak ada kekeliruan, kita terkeliru lagi sampai sekarang. Nabi kata boleh, kita kata tak boleh. Nabi kata boleh, Nabi tunjukkan solat dukung anak. Bahkan Nabi solat jadi imam. Nabi solat tunjukkan dengan depan para sahabat, sengaja Nabi buat. Bila Nabi buat tu untuk keharusan. Maksudnya bukanlah kalau tak buat awak berdosa. Tapi kalau kata memang betul kebetulan anak tu nak menangis je kerja dia, dan kita nak kena solat, dan kita dokong lah. Solat sambil dokong anak tu, dokong dia. Kemudian lepas kita rukuk tu, letakkanlah dia. Dan benda tu takkan batalkan solat, sebab Nabi buat. Kalau orang kata tadi ni pergerakan banyak. Kalau Nabi buat, macam mana boleh batal? Macam mana boleh batal kalau Nabi buat? Macam isti'adah. Kalau kita rasa terganggu dalam solat, ada rasa macam gangguan bacaan kita macam terganggu, tak boleh ingat. Dan Nabi ajar pada kita supaya kita isti'adah daripada syaitan, dan kita 3 kali sebelah kiri. Kita gitu, sebelah kiri 3 kali. Jadi angin dan sedikit air. Bukan gitu. Okay. Jadi bila Nabi ajar suruh isti'adah, bila kita rasa diganggu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sahabat Nabi SAW yang kena gangguan berkenaan, okay, dia Uthman bin Abil As Al-Thaqafi, memang dia kata dia terganggu dan Nabi ajar, dia buat dan hilang. Bila kita ajar kadang baca hadis macam ni, ada orang kata, tapi ustaz, dia toleh tu. Lepas tu dia ludah-ludah tu bukan sekali. 1, 2, 3, 4, 5. 5 benda pergerakan kan. 1. Jadi masa dia tak ada 1. Tu. Kalau 1. Tunggu lama sikit. Tak nak berturut-turut. Oh, lama lah pula. Nabi suruh duduk 3 kali. Lepas tu kemudian nak patah balik kepala pun lambat lagi. Your meeting attendees are waiting. Kenapa keluar benda tu? Check that. Ada invoice. Apa ni? Ya. Takut tadi ada orang tak boleh masuk ke apa? Ya, saya off kan. Cek biasalah. Ini tadi. Tak masuk ni, tak buka ni. Apa? Tak buka apa? Orang tak masuk ni, tak masuk. Tu ada. Tak lah. Okey, tak ada tu. Tahu dia keluar pula. Bukan. Ya apa. Biasalah.
Hari-hari belajar. Hari-hari jadi ya PKP ni yang musim pelik-pelik. Okay, jadi faham lah, saya nak ingatkan. So, jadi macam bila saya sebut tadi, kita bukannya apa? Bukannya apa tak benarkan orang bermazhab, tapi masalahnya jangan taksub macam tu sekali. Sampailah sekali kita kita tolak apa yang, jadi macam bila orang kata ulama wajib diikuti. Saya kata ya, saya setuju. Tapi saya kata ulama mana? Siapa dikedepankan dahulu dalam ulama tadi? Siapa mula-mula sekali menjadi ranking? Lepas Allah Ta'ala, lepas Quran dan Sunnah, lepas tu siapa? Mesti para sahabat dulu. Kalau para sahabat ada tuntutan ajaran, macam mana kita nak kata salah? Betul, kadang-kadang kena jaga sikit. Jadi kadang-kadang apa macam kes yang sebut kan, macam kes pisau letak kali kedua batal, apa sembelihan tu jadi haram. Pelik kan bila kita buka kan dalam surah macam ada Quran ni. Quran. Sepatutnya ada. Sekejap. Ini bukan laptop saya. Saya tak ingat apa tak. Apa nanti aku lihat. Okey. 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 Jadi contoh macam dalam surah Al-Maidah ayat ke-5 yang berkenaan dengan binatang binatang yang kena baling, kena ketuk, jatuh tempat tinggi, gigit binatang buas. Tapi Allah Ta'ala sebut itu kecuali apa yang kamu sempat sembelih dia. Sebenarnya kalau dalam keadaan binatang tengah menggelepar, kena baling batu dan sebagainya, kemudian dia menggelepar, kita sempat ambil pisau sembelih, ikut Quran halal. Tapi yang kelakarnya pada masyarakat Melayu kita di Malaysia, kalau binatang tu dah kena satu kali pisau kedua kena, jadi bangkai. Pelik. Macam ni tadi kena batu, menggelepar, datang pisau, aci. Yang ini bismillah, tersilap, datang kali kedua, bangkai. Tapi kat sini kita dah katakan bahawa benda tersebut macam Islam, macam dia kata kat sini makruh untuk seseorang tu kononnya dia bercakap lepas solat tu, itu pun tak ada sebenarnya. Tak ada sebarang dalil menyuruh demikian. Bahkan kalau kita ada kepentingan untuk berbicara dengan kawan kita, boleh je. Atau ketika imam tengah zikir kat depan, kita kat belakang sembang, tak ada masalah. Ada kepentingan. Pasal terutama berzikir jama'i itu tak dimestikan. Bukannya sunnah yang berterusan. Kalau dibuat sekali-sekala kerana nak mengajar orang ramai, zikir yang mereka terlupa, ya kita buat. Tapi kalau dah orang ramai dah hafal, tak buat dah. Itu jelas macam dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i, memang disebutkan berkenaan dengan dia tak suka kalau imam tu baca kuat. Sebab itu akan ganggu jemaah. Siapa yang solat lagi dan sebagainya akan terganggu dengan bacaan jemaah yang beramai-ramai tu. So tak digalakkan bacaan jema'i tu. Tapi kalau kita ada keperluan, cakap-cakap lah. Ni kadang kita bercakap orang jeling. Kelakar ya. Jadi sekali tu pernah sekali saya pergi bagi tazkirah dekat belah area Meru. Tazkirah Ramadan, tazkirah sebelum masuk Ramadan. Lama tahun dulu, 2 tahun lepas kot. Lepas tu bila time diorang minta penjelasan ni kan. Jadi saya sampai saya tengah sibuk ni lah nak tadi susun balik note sementara kan. Saya buka lah handphone saya, browse. Lepas tu ada seorang orang sebelah tu kan, dia tengok saya macam tak ikut zikir sama. Subhanallah dia macam tu. Dia kuatkan suara dia, macam suruh saya ikut dia berzikir lah. Saya gelak, dia tak tahu je. Tapi cerita dia kadang tak faham, orang tak faham. Kita senyum je lah, tak kena marah dia. Jadi balik pada asal, masalah makruh tadi tidak timbul. Okay. Dan sabda Nabi SAW dari riwayat yang kedua tu yang Jabir sebutkan, hatta tatlu asyamsu hasana, sampai terbit matahari elok. Okay, maksudnya terbit dengan elok ni, maka dengan elok maksudnya bulat. Bulat macam ni, macam bila kita kata dia ni bulatan matahari tu elok, naik, barulah kita kata lepas syuruk dah. Actually macam kadang-kadang kita dah ingat kali tu, sebenarnya syuruk itu belum lagi halal solat. Actually lepas syuruk tu dalam 20 minit lebih kurang baru boleh solat. Pasal matahari waktu ketika itu baru keluar daripada horizon. Ni ufuk, matahari baru keluar macam tu. Ini dah mula habis subuh. Bulatan tu mula keluar, tapi dia belum lagi selesai haram solat. Masih lagi waktu tidak boleh solat. So bila matahari tu naik, macam tu, lah elok, baru dia panggil terbit dengan elok. Okey? Jadi kat situ yang dimaksud kat situ adalah bahawa baginda dahulu meneruskan berzikir dan duduk diam di tempat solat baginda
sehingga masuk waktu yang harus padanya solat. Walaupun kita tahu bahawa hadis yang satu lagi yang berkenaan dengan tajuk apa, solat lepas daripada duduk tu, solat dapat pahala haji dan umrah sempurna. Hadis itu dipercanggahkan kesahihannya. Syekh Albani rahimahullah hasankan. Cuma riwayat ni tak sebut Nabi solat lepas tu. Tak sebut Nabi solat lepas tu. Kadang kita jumpa orang tanya soalan berkenaan dengan tajuk solat isyraq. Solat isyraq atau solat duha. Mana nak buat dulu? Padahal sebenarnya permulaan bila isyraq, bila bulatan keluar je, itu dah permulaan duha. Walaupun kita tahu waktu duha yang sebetulnya adalah ketika matahari dah mula panas sikit, dalam pukul 9 lebih kurang baru start duha. Namun begitu, nak fahamkan sebenarnya kalau nak solat lepas tu dah waktu halal. Lepas daripada bulatan matahari keluar daripada horizon, bulatan dia keluar daripada ufuk, dah boleh solat. Tapi dalam riwayat kita baca ni tak ada pun Nabi solat. Yang cuba kita tahu Syekh Albani rahimahullah dia hasankan hadis yang galakkan duduk diam di musalla tempat solat sampai terbit matahari, kena solat 2 rakaat. Dapat pahala haji dan umrah sempurna. Dia bukan masalah kita tak menafikan. Kalau sebab ada setengah orang dia nafikan hadis tu sebab pahala besar sangat dengan amalan kecil, itu tak timbul tajuk. Wuduk kita ada pahala yang diberikan setara macam Ramadan. Kalau kita solat 2 rakaat lepas wuduk, lepas kita wuduk sempurna, kena solat 2 rakaat, kita khusyuk dalam solat tersebut, hadapkan diri kita, wajah kita dan hati kita kepada Allah Taala, maka diampunkan dosa telah lalu. Ikutkan dengan puasa Ramadan kena sebulan baru dapat pahala atau ganjaran dihapuskan dosa yang telah lalu. Qiyam Ramadan macam tu juga, Qiyam malam qadar macam tu juga. So maksud jumlah pahala itu ada kepersamaan, tidak maksud sama perbuatan. Tak boleh dinafikan. Jadi maksudnya kalau dia kata benda tu kata ada pahala haji, macam orang pergi solat 2 rakaat di Masjid Quba, atau hadis yang hasan, dapat pahala umrah kan? Ataupun macam orang yang umrah pada bulan Ramadan, macam haji bersama Rasulullah SAW, umrah dalam bulan Ramadan macam haji bersama Rasulullah SAW. So basically benda tu, nilai pahala tu kita tak dinafikan. Itu cara Allah Ta'ala membesarkan kelebihan, nak tunjukkan kelebihan tu dia berikan. Tadi kita kata kenapa ini tak dapat, kenapa ini macam ni, pasal dalil tadi. So kita tak tolak kerana itu. Tapi nak fahamkan bahawa macam kes macam kat sini, yang hadis yang kata pahala umrah dan haji sempurna tu memang dipercanggahkan hadis tersebut. Ada yang mendhaifkan hadis berkenaan, Syekh Albani hasankan. Cuma hadis tu macam ada kaitan sikit dengan hadis ni, sebab Nabi duduk sampai terbit matahari, elok baru Nabi bangun. Maksudnya sampai waktu harus solat baru Nabi bangun. Cuma dari riwayat ni tak ada sebut Nabi solat 2 rakaat. Pergi isyraq. Hadis tu dipercanggahkan. So alhamdulillah siapa nak buat tak ada masalah. Memang waktu tu waktu halal solat, dah dibenarkan solat. Cuma ganjaran tu banyak mana tu pulang kepada Allah Taala. Bagi kita kita sibukkan ganjaran tadi. Pasal penggandaan pahala adalah hak mutlak Allah Taala, bukan hak kita. Adalah hak mutlak Allah Taala, bukan hak kita. Itu maksud yang kita nak ambil. Baik. Okey, seterusnya kita baca dulu hadis. Ada 1, 2, okey, 4 hadis. Baik. Ni dah mula awak scroll ni dia tak naik. Ni pening. Orang wireless. Okey. Tak benda-benda saya pakai ni. Manual. Okey. Isnan wa samanun. Atau isnaini wa samanin. Bab fi iqamati fil imamati wa man ahaqqu biha. Bab fil imamati wa man ahaqqu biha. 264 an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Titik 2 tu buang betulnya, tak ada. Qala Rasulullah SAW, idza kanu thalathatun falyummahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamati aqra'uhum 265 an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa'an, fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bi sunnati, fa'alamuhum bi sunnati, fa in kanu fi sunnati sawa'an, fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan, fa aqdamuhum hijratan, fa in kanu fil hijrati sawa'an, fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silma, fa aqdamuhum silma. Wala ya ummanna ar-rajulu fi sultanihi, wala ya ummanna ar-rajulu fi sultanihi, wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnihi, wala yuq'adu fi baitihi, wala yuq'adu wala yuq'adu fi baitihi, wala yuq'adu fi baitihi ala takrimatihi illa biidnih. Wa fi riwayatin sinnan makana silma, sinnan makana silma. 266 an Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababatun mutaqaribun fa aqamna indahu 20 laylatan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa fa zanna anna qad istaqna ahlana fasa'alna amman tarakna min ahlina fa sa'alana amman tarakna min ahlina fa akhbarnahu faqala irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim wa 'allimuhum wa muruhum idha hadaratis salah falyu'adhdhin lakum ahadukum thumma liya'ummakum akbarukum 267 wa anhu ay aidan anhu wa anhu ay Malik bin Huwairith aidan wa anhu ay an Malik bin Huwairith aidan qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ana wa sahibul li falamma aradna al-ikfala min indihi qala lana qala Rasulullah lana idza hadaratis salatu fa'adhina thumma aqima wal ya'ummakuma akbarukuma qala Khalid al-Hadza wa kana mutaqaribaini fil qira'ati okey. Bab Isnin wa Samanin, bab 82 bab fil imamati, mengenai keimaman. Keimaman tu maksudnya kelayakan menjadi imam. Maka ini bukan imam apa Syiah tu. Syiah tu disebut imam, dia sebut imam juga, tapi imam dia maksud pemerintah. Kita dalam konteks ni lafaz imam yang dimaksudkan ni adalah imam dalam solat. Imam dalam solat. Dia bukan imam, maksud dia imam pemerintah. Sebab kadang-kadang bila kita lihat bila Allah nyatakan kepada Ibrahim AS dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 1, 2, 4
124 kan. Bila katakan wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Orang kata dan ingat tatkala mana Allah Taala menguji Ibrahim dengan berkalimah, fa atammahunna, lalu dia menyempurnakan perintah atau kalimah tersebut. Bila Allah Taala kata qala inni ja'iluka lin-nasi imama, sebenarnya aku jadikan kau untuk manusia sebagai imam. Dalam konteks masalah lafaz imam tersebut, Ibrahim alaihi salam tak pernah perintah negara. Itu kena faham. Jadi kadang orang Syiah ni kadang dia pakai tajuk ayat tersebut untuk valid tajuk imam, mempercayai adanya imam lantikan dari Allah Ta'ala, 12 imam yang dilantik oleh Allah Ta'ala, pemerintah yang wajib diikuti oleh umat Islam. Maka bagi mereka, siapa tak percaya tentang imam dilantik, maka orang tersebut kafir. Ini kafir, keluar agama. Tapi dia tak nak dia takiyah lah. Dia kata kita kafirkan dia, tapi sebenarnya dia kafirkan kita lagi teruk. Islam kita ni, kita anggap dia ni orang Syiah ni paling-paling ni pun munafik lah, kita kata. Kalau dia ada pengetahuan dan sebagainya, munafik. Dia tahu tapi buat langgar juga saja. Jadi basically macam lah, nifak lah. Maka sebenarnya kalau kita gelar munafik tu, kita teruk daripada kafir. Sebab munafik ni neraka paling bawah. Dan neraka ni ikut pada grade dia, makin atas, makin tebing neraka, makin ringan. Makin ke bawah, makin dasar neraka, makin jahat, makin teruk. Sebab tu Allah Ta'ala janjikan untuk orang munafik dalam surah An-Nisa, kan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, orang munafik dalam lapisan paling bawah neraka. Itu ancaman paling teruk lah. Soalan kuliah macam kalau kes pada pemimpin Syiah ni, ulama-ulama dia, majoriti tu munafik. Jelas. Dia punya tingkah laku, dia kata A tapi buat B. Tapi ala kuliah orang bagi mereka, siapa tak percaya imamnya, dilantikkan imam lepas Nabi tak ada, tak para anbiya tak ada imam-imam, kadang-kadang imam-imam mereka ni angkat lagi teruk, diangkat lebih mulia banding para anbiya. Maka sebagian imam-imam tadi memang dianggap maksum. Perbuatan kedudukan mereka ni bahkan dikedepankan ke atas para nabi. Ini memang jelas So, jadi imam yang dimaksudkan itu bukan imam dalam masalah keimaman menjadi pemerintah. Memang kalau dari Syiah pakai imam tu untuk pemerintah. Kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah, imam tu kita tahu bahawa kadang-kadang dipakai untuk perintah, tapi kadang untuk imam dalam solat. Itu lebih tepat. Macam Ibrahim dilantik jadi imam untuk sekalian manusia, tapi dia tak pernah pun memerintah negara. Menunjukkan bahawa tajuk imam itu bukan pemerintah. Imam tak semestinya pemerintah. Pemerintah tajuk lain. Imam dan ikutan ni tajuk lain. Imam dalam ikutan agama, tauladan dan masalah hukum hakam sebagainya adalah berbeza dengan pemerintah. Pemerintah kadang-kadang mungkin buat benda yang salah. Imam ni pula Allah Ta'ala berikan kelebihan bahawa dia jadi ikutan macam gelaran Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah tu gelaran bagi orang diikuti dalam masalah hukum hakam halal haram. Tapi yang kita nak bincang sekarang ni adalah imam dalam solat. Imam dalam solat. Bab fil imamati wa man ahaqqu biha. Bab mengenai imam, menjadi imam, siapakah lebih layak dengannya? Wa man ahaqqu, siapakah lebih layak dengannya? Man layak menjadi imam. Sebanyak kadang jawatan imam ni. Tapi Malaysia alhamdulillah lah, banyak orang lari jadi imam. Dia tak nak jadi imam. Alasan kolang kan, lagi sikit tak siapa jadi imam. Tu ada jugalah orang Melayu kita. Saya cerita kan, bagi ipar saya cerita. Dekat tempat dia askar tu. Askar. Jadi bila dekat surau bawah tempat inilah bangunan ada surau. Jadi surau tu dia orang solat lah, tapi satu hari imam tak datang. Bila imam tak datang, tak ada, dia orang pun macam pandang kiri kanan, kau aku kau. Tak tahu siapa jadi imam. Jadi tolak menolak, last sekali terpilihlah salah seorang di kalangan mereka untuk jadi imam. Aku tak tahu dia. Dia kata, baiklah, jadilah untuk jadi imam. So tengah-tengah berdiri jadi imam, dia bertakbirlah, Allahu Akbar, jadi imam. Yang makmum belakang pun takbir jugalah. Tengah-tengah Zuhur, solat ni, solat tak baca jaring pun. Kalau baca maghrib ke isyak kita atau subuh, kita fahamlah akan timbul nanti takut bacaan salah. Zuhur dengan asar mana dengar bacaan. Tiba-tiba tengah-tengah solat tu dia pusing. Aku tak kerti lah. So semua berhenti solat. Jadi kita tahu pada zaman jahiliah lah. Dia boleh kata okey dah, semua solat masing-masing. Dia masyarakat Melayu kita tajuk tu lah. Tapi dalam masyarakat Arab, dia orang ke depan dalam tugasan tu actually biasa. Dia orang mara ke depan.
Yang saya ingat macam apa dulu ada kawan-kawan waktu sekolah tu, waktu dekat universiti kan. Dia orang bila kita bila ada kata siapa nak ni, semua angkat tangan. Dia terus cepat. Makanya kita mengajar sekolah pun bila kata ni siapa ni, semua angkat tangan. Dia angkat tangan tu, mara ke depan tu dia seronok. Mungkin ada orang kita kata, ish, malulah, seganlah. Itu Melayu kita lah. Malu orang Melayu yang kita panggil apa? Sebenarnya bukan apa, bukannya. Dia bagi dia, kalau salah pun boleh dibetulkan. Kita mara untuk volunteer untuk menjawab. Tak salah pun. Kalau salah, dibetulkan. Kita bukannya ustaz, kita bukan guru. Kita anak murid. Jadi kalau kita salah, betul lah. It's actually okay. Diorang ada idea macam tu, kita pula lain. Orang Melayu kita tak nak ke depan sebab takut salah. Nanti orang ingat sampai bila, sampai ketua nanti. Kau dulu jawab, cikgu salah jawab, kau salah. Gelak kan. Jadi orang kita pun takut nak jawab. Ini salah faham sebenarnya. Salah faham dalam konsep apa malu atau segan. Sebab malu ni tak pernah bawa kecuali kebaikan. Sebab tu macam Nabi SAW sendiri pernah puji kan. Aisyah pernah puji. Nikmat nisa Ansar. Sebaik-baik wanita Ansar. La yamna'uhunna, tidak menghalang mereka sifat malu daripada memahamkan diri dan agama. Diorang ada malu, tapi kerana nak faham agama, mereka tak segan-segan tanya macam-macam. Dengan Nabi tanya dengan soalan yang daring, Nabi sini pun kadang malu nak jawab. Tapi dekat situ kita faham bahawa kedudukan malu ni pada konsep masalah ilmu ni tak ada. Soalan aku lihat bila kat sini macam kes masa jadi imam, mungkin bagi mereka jadi imam tu adalah satu tanggungjawab yang patut dipikul, dan diorang sanggup untuk tugasan tersebut. Yang kita pula suruh jadi imam, lari. Kolang sekali semua solat masing-masing. Itu salah kita. Sedangkan kalau kita tak biasa jadi imam, kena biasakan. Sebab dengan pembiasaan tersebut kita akan bacaan kita akan dibaiki, masalah rukuk dan sujud kita akan mula baiki, khusyuk dan ni. Cuma kadang-kadang memang betul tak nafikan. Ada kadang-kadang orang tu jaga solat ketika berjemaah aja. Time jadi imam, semua rukun betul. Time dia solat jadi makmum, semua makmum kelang kabut. Saya ingat kawan saya ada cerita dekat Terengganu. Ada satu sekolahan lah. Kawan saya cerita, dia kata sekolah tu ada orang pakcik yang dia orang kampung kawasan berkenaan. Dia sering datang untuk solat bersama dengan student, para pelajar dekat sekolah agama berkenaan. Tapi cerita kelakar dia, bila dia solat kan, kalau dia jadi makmum, Allah tak masuk. Dia nak masuk jadi khusyuk tu 3-4 kali angkat, tak lepas lagi. Jadi macam ni benda ni akan mengganggu orang lain. Tapi Allah tapi kan pasal dia tua, dan budak-budak yang ada budak-budak, so dia kata apa, kalau dia ditolak jadi imam, Allahu Akbar sekali je. Ni kena jugalah kadang-kadang ada orang tu was-was dia ataupun perasaan dia berjaga-jaga tu lebih kepada kalau orang tengok. Kalau orang tak tengok, dia akan sambil lewa. Ni salah jugalah. So basically memang kita kata kena jaga buat tu. Tapi ala kulli hal, Nabi pesanan Nabi berkenaan dengan siapa paling layak jadi imam. So Nabi kata dalam hadis berkenaan, Nabi kata idza kan dia kata, Abu Sa'id Al-Khudri kata qala Rasulullah SAW, idza kanu salasatan, bila mereka dahulu 3 orang. Idza kanu salasatan, dia kata pada pesanan Nabi ini jadi dia kata yang ni ucapan bahawa maksud dia kalau dia kata 3 ke samalah, dia walaupun sebut 3, tapi kalau 2 samalah, maksud dia bukan seorang. Kalau itu salah seorang kena jadi imam jugalah. So jadi Nabi kata fal ya ummakum, hendaklah menjadi imam kalian, menjadi imam pada kalian. Okey, fal ya ummahum ahaduhum, hendaklah menjadi imam untuk mereka salah seorang di kalangan mereka. Wa haqqum bil imamati aqra'uhum, yang paling layak di antara mereka dalam masalah menjadi imam haqqum, paling layak di kalangan mereka untuk menjadi imam adalah aqra'uhum, yang paling banyak membaca, Okey, aqra' ni satu lafaz yang digelarkan untuk orang yang banyak baca Quran atau banyak hafal Quran. Okay, jadi kalau dikatakan aqra'uhum tu aktaruhum Qur'ana, orang yang paling banyak ada Quran. Macam dalam Bukhari daripada hadis Amr bin Salamah, dia kata, Nabi kata wa ya ummukum aktsarukum Qur'ana, hendaklah mengimamkan kalian orang paling banyak kalian ni yang hafal Quran.
Jadi maksud dia itu yang sebenarnya lah. Dan memang bila kita kata paling banyak hafal Quran tu, yang paling banyak dia seiringan dengan betul lah bacaan. Ada orang kata kalau dia hafal banyak tapi tajwid tak betul. Saya baca betul. Jangan sangka awak punya baca Tarannum tu itu yang dimaksudkan. Dia baca setelah Tarannum, dia anggap inilah dia maksudkan sebagai Aqra', tak. So bila kita berbaca ayat-ayat berkenaan, kita hafal, kita lancar, kita ulang banyak kali. Dan memang kita makhraj huruf kita akan terjaga. Ha dengan ha kita akan beza. Qaf dengan kaf kita akan beza. So itu kebiasaan bila orang tu baca banyak kali, banyak hafal, dia memang dia sekaligus. Dia orang bukan hafal dulu kelang kabut kemudian betulkan tajwid. Dia orang baca betul sekaligus. Jadi sebab tu kenapa kita kata tak timbul tajuk masalah membandingkan orang baca betul tajwid dengan orang banyak hafal Quran. Sebab di sana baca Quran tu dengan tajwid tu seiringan. Orang kita je baca kelang kabut dulu, tajwid masuk kemudian, Tarannum masuk kemudian. Dia ada 3-4 lapis cara baca Quran. Okay, jadi dikata apa? Jadi dikata apa? Kedudukan hadis ni maksud dia lah bahawa sekiranya berhimpun sekumpulan orang ramai, dia kata yang layak semua jadi imam. Jadi yang dengan ramai tadi semua layak jadi imam, tapi sekarang mereka ni ada paling banyak Quran, maka dia ni lebih layak berbanding yang lain, kerana ciri-ciri yang utama yang ada pada dia. Kalau mereka ni semua hafal Quran semua sekali, maka siapakah lebih mutqin? Kalau semua hafal, tapi siapa lebih tekun ataupun lebih teliti, paling kurang silap, paling elok bacaan tartil dia, maka dia adalah aqra' bagi nisbah orang-orang tersebut. Bagi nisbah orang yang contoh macam kalau kita kata orang yang orang awam kan, yang paling banyak hafal Quran tu tak kira lah, yang dia orang semua bacaan lebih kurang. So paling seorang ni paling banyak baca, so dia lah. Kalau A ni hafal sikit, ni B hafal banyak. Okey, dari segi bacaan lebih kurang sama. Jadi yang ini dikedepankan ke atas yang lain. Takkan dikedepankan orang tertentu hanya kerana dia pandai sebutan tertentu, tak. Okey. Mana orang paling teliti bacaan, paling kuat hafalan, paling elok tartil, kalau sekiranya semua sekali semua hafal Quran. Jika tidak, yang hafal banyak tadi, kalau dibacaan dia sikit-sikit silap dan sebagainya, dia lebih utama banding yang lain. Yang lain tu lebih utama. Dan sebab cerita macam kes kita Amr bin Salamah kan. Amr bin Salamah, perawi hadis. Salah satu hadis kita baca, dia jadi imam ke atas orang kampung. Dia umur dia 5 atau 6 tahun ketika jadi imam tu. Pasal dia paling banyak hafal. Kalau ikut pada logiknya, dia budak-budak kan, tak adalah mungkin kefasihan budak mengatasi kefasihan orang dewasa. Tapi oleh kerana dia paling banyak hafal untuk satu kampung tu, dia jadi imam satu kampung. Okay? Jadi imam satu kampung. Itu yang maksud yang nak kita fahamkan. Jadi kedudukan pilihan untuk jadi imam tu dimulakan dengan dengan paling banyak hafal Quran. Paling banyak hafal Quran. Dia bukannya paling baca Tarannum. Bahkan benda ni ada teguran yang kita berikan berkenaan dengan Tarannum. Tarannum ni dia bukan daripada ilmu Quran pun sebenarnya. Bahkan sebenarnya direka Tarannum ni oleh sebahagian ahli muzik. Dia letakkan bacaan Quran tu berpadanan dengan rentak-rentak tertentu. So bila ikut rentak tersebut, tuan-tuan dengar bacaan ketika Tarannum tu, kadang-kadang kita dengar dengung melampau, panjang 6 jadi 12. Kan? 3 jadi 15. Dia jadi panjang, dia pasal dia nak ikut rhythm. Ada rhythm yang dia nak follow. So kadang-kadang bila saya ingat Ustaz Hasan Hafizahullah, dia tegur benda ni dekat dia orang rekod teguran dia tentang perkara ni. Lepas tu dekat Facebook Baitul Salam orang serang dia terang-terangan. Lepas tu dia orang tanya saya kata, cuba buka kitab ulum Quran. Tahu ulum Quran? Kitab ilmu-ilmu Quran. Itqan ke Al-Burhan ke, kan, Syekh Manat Qatam punya buku ke, yang mana kita kata yang kita kata tajuk-tajuk ilmu Quran, macam tafsir ilmu Quran, okey, tajwid ilmu Quran. Lepas tu kemudian contoh macam ilmu penulisan Quran tu, ilmu Quran. So jadi bila kita sebutkan makhraj huruf ke sebagainya, semua tu ilmu Quran. Bila kita baca semua, tak ada pun Tarannum termasuk dalam ilmu-ilmu ni. Pelik kan? Orang kita sibuk berkecimpung dengan bidang Tarannum, tapi bila kita tanya, ini ilmu Quran ke? Mestilah. Kita tanya, kitab mana yang ada?
tak ada kitab pun yang ajar ilmu-ilmu Quran mencampurkan dalam tu tentang Tarannum ni termasuk. Tak ada. Bahkan nama-nama Bayati lah, Hijaz sebagainya kan, nama-nama tempat, bahkan diletakkan ikut contoh kebanyakan nama tu adalah nama Parsi. Nama daripada Parsi, Nahwan dan sebagainya kan. Itu adalah nama Parsi. Berdasar bandar-bandar Parsi, tempat kononnya asal usul bacaan tu direka. Berdasar pada muzik tempatan dah sebenarnya. So itu Tarannum itu bukan maksud dia paling qari. Paling qari maksud dia dalam Quran Karim, aqra'ukum di kitabillah tu adalah orang paling banyak hafal, bukannya orang paling baca Tarannum atau suara sedap. Yang dimaksudkan yang penting adalah masalah hafalan dia banyak ke tidak. Hafalan dia banyak ke tidak. Dan bacaan dia pula memang kita kata dia ada option kan, macam kita kata baca 6 ke, boleh jadi 4, boleh jadi 2, makrif sukun tu boleh jadi titik salah satu antara 3. Dia bukan semestinya panjang So basically kita faham kat sini. Jadi orang yang baca tadi dia berhak untuk ikut kedudukan tersebut. So bila qari tu maksud dia paling banyak hafal Quran. Bukan paling apa? Bukan paling banyak bukan paling baca Quran paling sedap. Walaupun merdu suara seseorang itu dalam baca Quran digalakkan masa kita mendengar daripada dia macam Nabi mendengar daripada Abu Musa al-Asy'ari. Bila dia baca Quran Nabi menangis. Bahkan Nabi kata aku diberikan suling daripada suling keluarga Daud. Kerana sedapnya suara sahabat berkenaan. Itu basic yang kena faham Jadi kita kata masalah aqra'uhum li kitabillah dan Sahih Bukhari datang hadis nombor dan Bukhari hadis nombor 4302 memang datang ya ummukum wa ya ummukum aktsarukum qur'ana dan mengimamkan kalian orang paling banyak dari kalian dari segi Quran. Paling banyak maksudnya bukan paling sedap. Paling banyak hafal Quran lah. Itu maksud dia. Kita katakan ada orang tu baca hafal banyak tapi tak sedap suara dia. So basically siapa paling banyak hafal Quran, bukan siapa paling sedap suara. Itu hadis pertama Okey. Itu orang paling banyak. Okey. Hadis kedua 265 265 Wan Abi Mas'ud daripada Abu Mas'ud Al-Ansari. Abu Mas'ud Al-Ansari qala beliau berkata qala Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW ya ummul qauma mengimamkan satu kaum itu aqra'uhum li kitabillah orang paling qari di kalangan mereka terhadap kitab Allah Taala. Paling qari ni paling baca banyaklah, paling banyak hafal. Okey. Dan telah berpegang dengan zahir hadis ni Abu Hanifah rahimahullah. Okey, so jadi berkenaan dengan contoh macam apa? Kalau kita kata ni dah tajuk dia pasal kalau ada qari, lepas tu ada faqih. Seorang ni paling faham hukum hakam. Seorang ni paling betul baca, paling banyak hafal Quran. So dalam konsep ni ini ada khilaf nanti kita bincangkan. So, jadi kalau mazhab Abu Hanifah dikedepankan apa? Yang paling qari lah. Zahir hadis ni qari dulu, baru faqih. Paling banyak hafal Quran dulu. Tapi masalah juga kan, kita kata macam zaman kita kan ni, bila orang tu jadi imam, dia tak reti jadi imam. Ni masalah lah. Dia sebenarnya bukan dua-dua sekali, bukan masalah jadi imam je, jadi makmum pun kena ada ilmu. Kalau seorang tu dia jadi imam, tak tahu tentang hukum hakam jadi imam, dia masalah nanti tentang solat, tiba ada orang tepuk, dia dengar, dia tak tahu hukum. Dia masalah orang tasbih ke subhanallah, dia macam dia tak tahu. Ataupun contoh macam kalau dia kata contoh macam dia bangkit daripada tasyahud awal. Lepas tu tasyahud awal, tapi dia bangkit terus straight tegak. Lepas tu orang berkata subhanallah, dia duduk balik. Ini masalah ni. Kalau dia kata dia tak tahu, dan solat dia sah. Kalau dia tahu hukum, maka solat dia batal. So basically dekat sini masalah kadang-kadang ada dalam pergerakan solat, perbuatan solat dan sebagainya, yang penting untuk imam tahu, makmum tahu. So kadang-kadang kata kalau orang tu hafal Quran banyak tapi jahil, masalah juga. Betul lah. Cuma kalau dalam perkara ni mazhab Abu Hanifah dikedepankan orang paling qari lah. Mazhab Malik orang yang faqih tu lebih aula daripada orang yang qari. Dia hafal Quran banyak tapi dia jahil tentang hukum hakam solat. Dan orang yang lebih tahu hukum hakam solat dikedepankan jadi imam. Tapi pelik jugalah orang faham hukum hakam solat tapi tak ada Quran banyak. Masalah juga. Sebab kita sekarang banyak orang berkecimpung dengan bidang fiqh dan sebagainya, tapi dia lupa untuk mencukupkan diri daripada hafalan Quran. Banyak orang zaman kita sekarang ni ikut sunnah dan sebagainya, tapi pun Quran tak hafal.
Kadang kita perhatikan orang ahli bid'ah lagi banyak hafal Quran. Tu jenuh jugalah. Memang kita tak nafikan. Pada zaman para sahabat dahulu, memang berlaku geng-geng hafal Quran ni kadang ialah macam kes dengan Khawarij kan. Contoh macam kita ambil satu nama Abdurrahman ibn Muljam. Abdurrahman ibn Muljam. Yang dia ni adalah dahulunya pada zaman Ali, dia bunuh Ali. Pada zaman Umar, dia dilantik jadi guru Quran untuk mengajar Quran di Mesir. Orang Mesir sampaikan Umar pesan kepada gubernur dia di Mesir supaya luaskan halaman, besarkan rumah supaya boleh ramai orang belajar dengan Abdurrahman bin Muljam. Tapi dia ni pada banyak hafal Quran cuma kejahilan dia berkenaan dengan tajuk pemahaman Quran tu sangat nyata. Sebab dia bunuh Ali. Yang bunuh Ali guru Quran. Jadi basically kat sini yang kita kata masalah khilaf tentang siapa lebih aula jadi imam. Abu Hanifah kata paling qari, paling banyak hafal Quran. Tapi pada mazhab yang lain macam Malik dan mazhab Syafi'i pun kedepankan orang lebih faqih. So kalau dia tak faqih, macam dia tahu solat dia sah ke tidak? Tu masalah juga kan bila solat tanpa ilmu. Masalah juga. Jadi benda ni kena jaga-jaga sikit. Ada khilaf tapi kita pegang majoriti lah. Okey. Kerana keperluan kepada fiqh lebih besar dalam solat. Dia lebih tahu tentang apa dia niatkan. Apa yang datang pada daripada kejadian-kejadian dalam solat. Orang tumbang ke, orang sekian ke, apa dia nak buat? Contoh macam dia terkentut, nak buat macam mana? Kalau dia tak faham cara untuk tukar jemaah macam jadi imam ke ke belakang. Kalau dia kata dia nak pilih makmum belakang dia. So benda ni penting sebab dia kena tahu nak keluar macam mana. Kalau dia buat diam tak tahu kan. Solat je lah sampai solat ni tak boleh sebab dia sebaik saja dia batal saja wuduk dia. Dia tak boleh jadi imam dah. Tak sah jadi imam. Kalau dia tersedar lepas solat, berperasan ada najis sebagainya, dia tak perlu bagi tahu makmum. Ini kaedah dia. Kalau imam tu terperasan lepas bagi salam, dah batal lah tadi wuduk sebenarnya. Lupa. Dia ingatkan macam kadang ada separuh orang, dia suka kalau masuk tandas, keluar tandas mesti berwuduk. Mungkin satu hari dia terlupa. Dia terlupa dan terus pergi solat. Dia akan masih lagi ada wuduk. Jadi katakan lepas solat tu dia macam tak wuduk lagi rupanya. Dia tak perlu isytihar kan kat mikrofon cara Jumaat kan jadi imam tiba Assalamualaikum tuan-tuan sekalian, minta maaf kena datang balik solat sebab saya tadi rupanya dah kentut. Solat saya tak sah, tuan-tuan pun tak sah juga. Dia maklumkan saja batal semua. Semua yang dengar batal. Siapa tak dengar masih salah. Siapa yang dah dapat tahu kena ulang solat. Jadi dekat sini yang kita fahamkan berkenaan masalah imam tu kena tahu apa yang boleh diisytihar, apa tak boleh isytihar. Kalau diisytiharkan cara sebut kelakar kabut, orang dah lari dan sebagainya. Terutama di Jumaat kan. Lepas bagi salam kan orang bangun. Maka memang ada orang parking, double parking, triple parking dekat jalan raya. Dia kena keluar awal. Kalau dia pergi duduk berzikir sampai solat sunat sebagainya, orang tunggu tengah jalan, tunggu kereta di jalan. Tu panggil hampir. Ini sewel nama dia. So basically dia kena keluar lah cepat. Okay, tak apa lah. Tapi bila imam macam tu orang terlari. Jadi basic dia imam kena tahu nak jadi imam macam mana. Kalau dia batal nak buat apa. Kalau dia silap macam mana. Pasal itu kepentingan tahu fiqh ni lebih besar. Okay, kalau berlaku. Namun begitu ahli hadis telah mentakwilkan. Dia kata yang paling qari ni adalah paling faqih. Betul jugalah. Sebab balik pada asal pada zaman Nabi dahulu, yang paling qari Quran paling faqih lah. Siapa paling banyak hafal Quran, dia paling faqih. Dia bukannya paling tak tahu. Mustahil. Dia paling qari tapi paling jahil. Sebab terutama golongan ni tapi lah kita push balik tajuk tadi, geng Khawarij banyak mereka hafal Quran. Amalan mereka sangat dahsyat, tapi in the end mereka tak faham Quran dengan betul. Adalah sekali merosakkan agama. Bunuh, dia halalkan darah orang Islam, kita tak mengikuti gagasan mereka faham. Bahkan tinggal kefahaman para sahabat dengan fahaman sendiri. Dia masalah lah. Walaupun dia orang guru Quran. Macam Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dia guru Quran. Kan bunuh berapa orang. Para sahabat mati, anak para sahabat dibunuh, Kaabah roboh. So basically macam okay. Dari sudut ini kita kena faham bahawa kadang-kadang orang tu hafal Quran tapi tak faqih. Boleh jadi berlaku dia hafal Quran. Macam tu yang kita boleh faham bahawa orang tu hafal hadis banyak tapi tak faqih pun ia juga. Kalau Quran boleh berlaku, kenapa hadis tak boleh terjadi? Orang tu faham hafal hadis banyak, hafal Quran banyak tapi masih lagi tak faham. Macam juga orang yang hafal hadis sama jugalah.
Takkan nak kata macam hadis lain. Tak, sama je. Hadis pun sama. Kalau dia kata orang tu hafal hadis banyak, tapi dia tak faham, sama juga jahanam. So basically kat sini, kalau kita kata macam dari segi pendapat ni kan, memang kita kata dari segi masalah ni, memang pengetahuan jumhur tu tentang fake tu lebih besar ya. Okey. Jadi ahli hadis dan separuh tu ditakwilkan hadis ni dengan kata apa? Bahawa yang aqra' ni padanya pada kitab Allah Taala adalah paling faqih. Memang zaman itu macam tu. Memang para sahabat. Tabi'in kemudian ni tak semestinya. Sahabat Nabi je. Bahkan Nabi lantik orang yang paling banyak hafal Quran ni sebagai guru Quran pula, untuk menyampaikan Quran pada orang lain, macam Abu Darda, macam Ubay bin Ka'ab, macam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, nama-nama yang disebut tu kan, yang mana kita kata mereka ni Mu'adz bin Jabal, Sa'id bin Waqqas, yang mereka ni adalah guru Quran pada zaman Nabi. Dan pastinya Nabi SAW takkan lantik dengan sewenang-wenangnya. Maka Nabi tahu kelayakan orang sebut. Dan memang orang yang paling banyak hafal Quran dengan mereka ni yang golongan ni. Yang nama-nama Nabi sebut, ambil Quran daripada orang sekian Nabi sebut. So orang ni confirm dia banyak hafal Quran dan faham daripada Nabi punya mulut. Zaman dahulu mereka belajar hafal Quran serentak dengan kefahaman. Bukan hanya belajar hafal dulu. Jadi memang ada ahli hadis kata hadis ni kena faham macam tu, dia kata. Kerana paling aqra' ni dahulu di sisi mereka adalah yang paling faqih. Dan mereka dahulu memahamkan diri dalam Quran. Memang mereka belajar Quran Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar dia belajar Al-Baqarah 8 tahun. Belajar Al-Baqarah 8 tahun. Mana bacaan hafalan tu sekali dengan penjelasan dan tafsir dia. Sekaligus. Bukan macam kita buat 2 kali, 3 kali. Tak ada, dia sekaligus. Tapi 8 tahun dia ambil masa. So dia menghafal sekali dengan pemahaman, hafalan dan pemahaman serentak. Dan dahulunya huruf mereka, kebiasaan mereka itu para sahabat Nabi SAW dahulu dinamakan para fuqaha atau qurra. Contoh macam Nabi SAW kan qurra, ahli sufah tu ada para qari Quran. Qari Quran yang mana mereka ni dahulu dihantar, kan kisah Telaga Maunah, yang Nabi hantar para sahabat untuk mengajarkan Islam kepada kabilah yang minta tenaga pengajar. Nabi hantar 70 orang. 70 orang Nabi hantar ni adalah orang-orang yang duduk di tepi masjid Nabi, di tepi-tepi masjid Nabi, yang dipanggil ahli sufah. Yang mereka ni pada siang-siang hari cari kayu api, malam-malam baca Quran. Dan digelar mereka ni qurra. Dan Nabi hantar mereka untuk mengajarkan agama, pasti kerana mereka ni bukan setakat hafal, bahkan faham sekaligus. Dan berkata Imam Qurtubi kata jika benar kebiasaan huruf ni, dia kata pendapat dia apa dikatakan oleh Imam Malik lah, memang dikatakan dikedepankan orang faqih ke atas orang yang qari. Kalau balik pada asal macam kita kata tadi, ada di kalangan penghafal Quran tapi jahil. Kita tengok ada kumpulan yang hafal Quran di kalangan ustaz dan sebagainya, tapi masih lagi pakai capal kat kepala. Ini jahil lah. Orang macam ni memang kita nampak bahawa dia tak faham berkenaan kedudukan sunnah ataupun kedudukan bid'ah dalam agama. Dia hafal Quran banyak tapi masih buat bid'ah. Ini memang berlaku lah. Hafal Quran banyak tapi tak faham apa yang dia hafal. Ini sering berlaku. Memang Nabi terangkan akan muncul kumpulan macam ni. Bila baca Quran sampai tengkorok saja, tak sampai ke hati dia. Dia takkan sampai ke hati, dia akan sampai sini. Bila baca sampai sini je, dia baca sini lah, sedap ditekak, tak beri kesan kepada tingkah laku, perangai dan sebagainya. Itu basic yang kena jaga. Okay, baik. Benar Nabi kata apa? Nabi kata fa in kanu fil qiraati sawaan, jika mereka dalam bacaan sama, fa'lamuhum bis sunnati, maka yang paling faham di kalangan mereka, paling tahu dengan mereka tentang sunnah. Okey, jadi ini pendapat ni, lafaz hadis ni dipegang atau dikuatkan dengannya oleh Imam Abu Hanifah untuk mazhab dia lah, di mana dia kata dilebihkan dalam tajuk ni di antara dilebihkan padanya di antara Quran dan sunnah. Mana siapa ada Quran ada sunnah ke depan daripada orang yang tak ada Quran sahaja. Tambahan di sini ada bersendirian dengannya A'mash. Riwayat ni dia kata di sisi A'mash ada riwayat tambahan ni, dan kedudukannya di sisi kita dan di sisi Imam Syafi'i rahimahullah. Dia kata barang siapa yang awal Islam, ketika tiada siapa yang lebih faqih, maka dikedepankan ke atas qari. Sebab dia paling awal Islam, dia lebih tak banyak tahu banding orang yang banyak hafal. Dia kata
Sekalipun dia budak. Dia budak Contoh macam Amr bin Salamah. Amr bin Salamah dikedepankan dia. Tapi bila dah orang ramai dah mula faham semua, maka baru dikedepankan yang faqih. Mana dah banyak orang dah banyak Quran dan Sunnah ni, banyak dah ada. Mula-mula tadi dia yang paling banyak hafal. Tapi lepas satu tempoh dah ramai macam dia. So kat situ baru kita nilai masalah sunnah tadi. Faham Kadang permulaan tadi memang kita kata paling banyak hafal Quran. Tapi bila lepas daripada hafal Quran di sisi masyarakat hampir sama, maka ketika itu dikedepankan yang paling faham sunnah. Okey. Mana yang dikata maka dikedepankan yang faham sunnah ni lebih pada dikedepankanlah yang faqih tadi. Itu yang faham sunnah Dan dalil dia didahulukan oleh Nabi SAW Abu Bakar untuk menggantikan baginda dalam solat. Sebab Nabi letak Abu Bakar. So Abu Bakar ni orang pertama yang masuk Islam di kalangan lelaki-lelaki yang bukan keluarga Nabi SAW, yang memula ikut Nabi SAW untuk masuk Islam, dia. Okey. Dan dia kata, dan dalam nas kan Nabi SAW dia kata paling akrab di kalangan sedangkan Nabi pernah sebut paling qari di kalangan para sahabat adalah Ubay. Itu ada riwayat Bukhari hadis nombor 4481. Nabi pernah sebut paling qari Ubay, paling tahu faraid Zaid bin Sabit, paling sekian Sa'id Waqqas, paling sekian dia disebut Sa'id Waqqas tentang halal haram. So basically kalau kita perhatikan, Nabi pernah sebut paling banyak qari Quran ni adalah Ubay. Tapi ketika kedepankan untuk solat, Nabi letak Ubay. Yang letak Ubay bin Ka'ab, Nabi letak apa? Abu Bakar. Nabi perbuatan Nabi meletakkan Abu Bakar, sedangkan dia baginda sendiri menyebut tentang paling qari itu adalah Ubay, tapi Nabi lantik Abu Bakar untuk imam. Kat sini kita kata pemahaman bahawa masalah lebih tahu sunnah, lebih tahu halal haram, lebih tahu tentang hukum solat, dikedepankan ke atas yang paling qari. Balik pada asal pasal kes yang kita sebutkan tadi. Pasal ini yang kita kata dipegang oleh mazhab Maliki dan majoriti bahkan mazhab Syafi'i pun pegang macam tu. Maksud dia dikedepankan yang paling qari, paling faqih ke atas yang qari. Terutama kalau dia kata yang faqih tadi taklah teruk pasal para sahabat Nabi SAW memang yang faqih tu adalah yang qari, paling banyak hafal Quran, paling faqih. Paling tahu halal haram sebenarnya. Sebab dia banyak dalam kepala dia nas-nas Quran dan hadis, so dia akan keluar macam tu je untuk tahu ini boleh, ini tak boleh, ini sekian. Terutama contoh macam suratul Baqarah. Suratul Baqarah dahulu memang dikedepankan siapa Nabi SAW nak suruh siapa-siapa jadi imam, ketua ketika musafir, Nabi ada surah apa. Kalau orang tu kata ada suratul Baqarah, Nabi lantik dia jadi imam. Jadi kat sini kita faham sebab suratul Baqarah. Kalau kita baca suratul Baqarah, start daripada ayat yang ke-177. Suratul Baqarah sampai habis suratul Baqarah tu himpunan tentang hukum hakam. Start dengan masalah kisos, lepas tu masalah wasiat, lepas tu masalah puasa, lepas tu masalah makan harta dengan batil, lepas tu masalah anak bulan haram, kemudian masalah jihad sampai 195 jihad, kemudian sambung dengan tajuk haji, yang sambung dengan tajuk masalah ni cerai berai, kahwin cerai, masalah sumpah tak sentuh isteri, semua. Jadi kita kampung sampai dari sekali hutang. Kan 282 83 kan hutang, tajuk hutang. Jadi kalau orang tu hafal suratul Baqarah, secara automatik dalil untuk hukum hakam tu pada dia untuk jadi seorang yang faqih memang dah terbentang. Tak nak baca je lah. Dalam kepala dia ada tajuk ni, semua dah ada tu. Nafkah, edah, semua sekali akan ada dalam kepala dia. Masalah jihad. So jadi dengan sebab itu memang kita kata masalah paling banyak hafal Quran pada zaman Nabi tu memang paling qari lah. Paling qari paling banyak hafal Quran. Paling faqih. Paling banyak hafal Quran atau paling qari itu adalah paling faqih. Sebab memang terutama surah-surah yang panjang-panjang memang ada hukum hakam halal haram. Terutama surah-surah Madaniyah. Surah Makkiyah ni banyak yang berkaitan tajuk akidah. Okey, masalah syurga neraka dan sebagainya. Tapi sedangkan masalah bila pindah ke Madinah, hukum hakam halal haram dan sebagainya, okey, sunat ke dan sebagainya, ini dah mula menjadi tumpuan. Ayat Quran banyak tumpu kat situ. Sebab tu nak sebutkan tadi Al-Baqarah contohnya, Nabi kata Nabi lantik siapa hafal Al-Baqarah sebagai imam, ketua untuk perjalanan. Dan pasti dia akan jadi ketua dalam solat, dan dia ketua. Nabi lantik
So basically dekat situ kena faham okay, jadi kat situ dan dimaksudkan kalau ikut pendapat Abu Hanifah yang aula adalah qari, maka Abu Bakar dikebelakangkan, Ubay dikedepankan sebab Ubay Nabi tegur. Nabi kata dia ni paling qari Quran. Dekat Abu Bakar Nabi tak nak sebutnya tu. Cuma ketika jadikan imam, Nabi lantik Abu Bakar. So ini menunjukkan bahawa pendapat Abu Hanifah untuk stick pada paling qari itu sebagai dalil untuk pada zahirnya tak kena. Sebab kat sini yang jelas Dan sunnah yang disebut ia adalah hadis-hadis sunnah-sunnah daripada Rasulullah SAW. Hadis-hadis sunan. Mana Nabi punya adab-adab dalam solat ke, dalam kehidupan harian ke, dan masalah terutama dalam ibadat Jadi dia paling tahu berkenaan dengan apa yang Nabi buat ketika sekian. Kalau batal solat Nabi buat apa, kalau sekian Nabi buat apa, wuduk Nabi macam mana. So orang macam ni kita kata memang itu masukkan sunnah. Itu masukkan sebagai sunnah. Banyak orang kadang-kadang kita kata benda tersebut macam menjadi tajuk bahawa sunnah ni ada dimasukkan apa selain daripada tajuk itu. Memang kita kata sedangkan kita faham sunnah Nabi, apa perbuatan Nabi SAW. Pasal sunnah ni dari segi masalah istilah dia adalah apa disandar daripada Nabi SAW, apa disandar, mana dirujuk pada Nabi SAW dari kata-kata, perbuatan, perlakuan. Ini bagi usul fiqh sampai sini. Betul. Kalau pada geng-geng belajar hadis, sifat macam mata macam mana, bahu macam mana, perut macam mana, kening macam mana, kulit warna apa. Pasal benda ni tak ikutan. Ada benda daripada Nabi SAW, sunnah ni bukan ikutan. Mana sunnah bagi jibillah kan, Nabi makan apa, Nabi tunggang apa. So kita tak boleh lah kita tukar, kita cuma mesti pakai macam Nabi, tunggang macam Nabi. Benda Nabi tegur macam kira masa makan tangan kanan. Ni kita tak boleh ubah. Nabi beritahu kalau ini makanan syaitan. So basically kat sini kita nampak maksudnya kalau kita faham, jadi memang Nabi sendiri SAW letakkan macam tu. Mana ada kedudukan yang kita kata perbuatan baginda menjadi ikutan. Itu sunnah Kemudian dikata fa in kanu sawaan fa in kanu fi sunnati sawaan, kalau mereka dalam sunnah ni sama. Fa aqdamuhum hijratan, maka siapa yang lebih awal di kalangan mereka, lebih ke depan dengan mereka, masalah hijrah. Kemudian fa in kanu fi hijrati sawa, apa dia kata dalam tajuk ni ada timur tajuk masalah imam orang perempuan. Tapi kita 1250. Okey. 255. Betul? Boleh. 25 3 minit ke. Okey. Okey, jadi kalau dia kata sekiranya masa tadi macam jadi imam kan. Cuma nanti kita ke depan kita akan bincangkan masalah imam kaum tersebut orang paling qari. Okey. Kat sini ada timbul tajuk, orang akan timbulkan masalah perempuan jadi imam pada lelaki. Kalau perempuan tu paling macam isteri tu hafizah, suami tak hafiz. Suami hapus kan. Suami bukan hafuz. Tak ingat hafal Quran. Isteri ingat kan. Okey, dia kata kat sini kan, kalau dia kata disebutkan berkenaan dengan tajuk paling qari Quran pun, wanita yang paling qari pun tak jadi imam kepada lelaki. Hujah dia menghalang wanita jadi imam adalah kerana kaum ni mereka adalah lelaki, kerana mereka ni tertegak kalimah kaum tu ya umul qaumu al-qauma menjadi imam pada kaum tersebut. So ini lafaz yang digunakan dalam bahasa Arab berkenaan dengan tajuk kaum ni mesti lelaki. Okay, apa dalil dia? Tengok dalam surah Al-Hujurat. Dalam surah Al-Hujurat Allah Ta'ala asingkan wanita daripada lelaki dengan lafaz kaum. Allah Ta'ala nyatakan ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, ayat ke-11 surah An-Nisa, surah Al-Hujurat ayat ke-11. Allah Ta'ala nyatakan ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah mengejek, memandang hina satu kaum akan kaum yang lain. Kemudian wala nisaun min nisa'in, jangan pula wanita kepada wanita yang lain. So kaum tu, kalau ini wanita tu nisa, lelaki tu kaum lah. So tu bila Nabi kata ya umul qaumu, imam kaum tu aqra'uhum li kitabillah, memang kita kata kaum tu adalah lelaki. So tak dikatakan wanita tak dikatakan wanita sebagai tajuk tersebut. Okey, kita boleh sama balik. Dia kata jadi kalau semua sama dan sunnah, maka paling awal hijrah. Ini kelebihan hijrah. Ini tambahan ni kelebihan hijrah. Berkata Al-Khattabi, dia kata sungguhnya hijrah ni pada hari ini telah terputus. Kelebihan dia dan dapat yang kekal pada orang terdahulu lah. Pada siapa dahulu
Memang kita panggil apa, ada tajuk hijrah tersebut dekat situ kekal mereka di kedepan pada yang lain. Sebab memang kita kata hijrah pada zaman Nabi dulu. Memang Nabi sebut la hijrabat al-fathi. Tiada hijrah selepas daripada fath, penaklukan Mekah, walakin jihad wa niyat, tapi yang ada hanya jihad dan niat je. So, zaman kita sekarang hijrah yang sama macam ni tak jadi. Hijrah yang sama tak jadi. Cuma kita kata ini kelebihan pada zaman Islam tengah lemah. Sekarang ni kalau hijrah Islam tengah kuat, tak sama. Jadi orang zaman kita sekarang tak sama macam dulu. Sebab tu orang yang hijrah zaman Nabi dulu, diorang ni menjadi penegak kepada untuk Islam berterusan ada. Kemudian fa in kanu fil hijrati sawaan, mereka dalam hijrah ni sama, serupa. Okey. Fa aqdamuhum silman, maka paling awal di kalangan mereka dari segi silman ini Islam. Okey. Islam. Dia pasal apa? Dalam perkara ni macam disebut dalam surah Al-Waqiah lah, ayat ke-10 dan ke-11, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ada orang terdahulu yang awal. Okey, dan riwayat datang kata umur, ada kata ganti bagi Islam. Ini kuatlah kepada siapa yang umur dia tua, pasti dia lebih awal Islam sepatutnya lah pada asasnya. Pasal orang yang berumur tua lebih awal masuk Islam daripada yang muda. Macam Ali dengan Abu Bakar. Abu Bakar lebih awal. Yang budak-budak banding orang tua, budak-budak yang orang tua lebih awal masuk Islam. Berkata Qadiyah, dia kata diriwayatkan oleh Az-Zuhri, dalam hadis ni dia kata kalau mereka sama dalam bacaan, maka orang paling faqih dalam agama Allah Taala, dan jika mereka dalam fiqh ni sama, maka lebih tua usia. Jadi mereka dalam usia ni sama, maka paling elok wajah. Paling elok wajah. Kalau mereka dalam wajah semua-sama elok, maka paling banyak paling banyak dari segi keturunan. Paling elok dia keturunan. Tapi turutan ni yang disebut ni kan, Az-Zuhri ni, riwayat ni disebut oleh Az-Zuhri ni, dia tak kuat. Diriwayatkan daripada Az-Zuhri. Az-Zuhri ni perawi hadis zaman Umar Abdul Aziz, tapi dia tak kembalikan kepada keseluruhan Nabi SAW lah. Kerana jadi secara asasnya memang Nabi SAW sendiri letakkan kedudukan manusia ni dalam masalah tu ada tahap-tahap dia. Kita kata manusia semua serupa, tapi dalam masalah tanggungjawab untuk menjadi imam, maka Nabi letakkan macam tu. Okay, baik, kita berhenti sini. Nanti insya-Allah kita sambung. Kemudian hadis yang terakhir 266 tu tak ambil lagi. Nanti kita baca Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.